Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung mengenai perkara-perkara yang diharamkan disebabkan hadas. Ada perkara yang disebabkan hadas kecil, 4 perkara yang haram untuk dilakukan. Yang pertama adalah solat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah menyentuh Al-Quran, dan juga yang keempat adalah menanggung Al-Quran, membawa ataupun menanggung Al-Quran. Itulah kita bincangkan sebelum ini. Manakala bila sebut tentang hadas besar, 6 perkara yang diharamkan. Sama macam tadi juga, cuma tambah 2. Solat, tawaf, sentuh dan juga menanggung Al-Quran. Dan ditambah dengan duduk atau duduk sejenak di masjid, lebih sekadar subhanallah, dan juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran juga adalah perkara yang diharamkan. Kepada siapa? Kepada yang berhadas besar, tidak berhadas kecil. Hadas kecil tidaklah satu perkara yang berdosa, bahkan dimakruhkan. Yang terbaiknya, yang sunatnya adalah dia mengambil wuduk. Kita ada sentuh beberapa perkara pada minggu yang lalu mengenai dengan orang yang membawa Al-Quran dalam beg dan beserta dengan barang yang lain. Maka pada ketika itu dia boleh bergantung kepada niat dia yang kita bincangkan. Sekiranya dia niat untuk membawa barang tapi ada Quran dalam tu, tak mengambil wuduk, tak ada masalah. Kalau dia niat kedua-duanya sekali, itu juga dibenarkan. Sekiranya dia niat membawa Al-Quran sahaja, maka tak dibenarkan tanpa wuduk. Sekiranya dia bawa Quran, dia bawa buku ataupun barang lain, tapi tak niat apa-apa, maka pendapat Ibnu Hajar menyatakan tidak dibenarkan. Berbeza dengan pendapat Imam Ar-Ramli, menyatakan boleh. Sebab dia tak niat apa-apa pun, dia bawa je buku ataupun barang berserta dengan Al-Quran. Macam kita travel, masuk je dalam tu Quran, kita tak niat pun tak niat bawa Al-Quran, tak niat bawa barang, masuk je. Bila tak niat apa-apa, Imam Ar-Ramli menyatakan boleh, Imam Ibn Hajar menyatakan tak boleh. Kemudian kita ada sebut juga pada minggu yang lalu, sekiranya tafsir itu lebih banyak berbanding ayat Al-Quran, itu tidak mengapa, tetapi hukumnya makruh sekiranya pegang tanpa wuduk. Sekiranya ayat Al-Quran lebih banyak berbanding dengan berbanding dengan tafsir Al-Quran atau terjemahan Al-Quran, maka hukumnya haram untuk kita sentuh. Maka di sini yang dimaksudkan banyak di sini adalah tulisan, bukannya perkataan. Sebab bila seseorang yang tak mampu membaca Al-Fatihah, orang yang baru masuk Islam tak mampu baca Al-Fatihah, maka dia kena ganti lafaz sebanyak Al-Fatihah itu dengan zikir ataupun dengan ayat Quran. Dengan ayat Quran yang lain, kalau dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim, dia ulanglah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, sekira-kira sebutan itu sampai ke 7 ayat Al-Fatihah. Kalau tak mampu, maka sebutan itu sama seperti mana bacaan Al-Fatihah, mana banyak dia tu, bilangan dia. Berbeza dengan bab sentuh Al-Quran ini, dari segi tulisan itu mesti lebih banyak. Sekiranya sama banyak, sekiranya yakin sama banyak, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh atau tidak boleh sekiranya Al-Quran, terjemahan Al-Quran ataupun tafsir Al-Quran lebih sedikit berbanding ayat Quran, ataupun sama banyak. Sama banyak, maksud sama banyak ni tafsir terjemahan dengan ayat Quran tu sama banyak bilangan hurufnya.
maka ulama menyatakan tidak boleh untuk kita pegang dah. Tidak boleh. Berbeza dengan seseorang yang merasa ragu-ragu, dia tak pasti rasa macam banyak ataupun sikit daripada ayat Quran, terjemahan ataupun tafsir ni. Kalau ragu-ragu ikut hukum asal tidak mengapa. Bila ragu-ragu tak diambil kira ragu-ragu. Jadi dikira kalau ada terjemahan, ada tafsir, dikira lebih banyak kalau dia ragu-ragu. Kalau dia yakin lebih sedikit terjemahan, maka tak boleh pegang. Itu beza dia. Dia berbeza dengan bab-bab yang lain lah. Sekiranya sutera, kain sutera dengan kain selain sutera sama banyak, masih boleh dipakai. Masih boleh dipakai. Dalam bab sutera diberi sedikit keringanan berbanding dengan dalam bab sentuhan Al-Quran, kerana mengagungkan Al-Quran itu satu perkara yang besar, berbeza dengan kain sutera. Bila kain pakai baju batik, kain sutera ataupun tie sutera, bila kain baju batik, kain sutera ni 40% sutera, 60% tak sutera, itu memang boleh lah. Kalau sama banyak pun masih boleh lagi. Jangan sutera lebih banyak berbanding kain yang lain. Okey. Kemudian hukumnya adalah tidak dibenarkan atau diharamkan meletakkan dirham. Meletakkan dirham di mana? Di dalam mushaf, di dalam Quran. Tak boleh letak. Ataupun letak duit ke, letak kertas-kertas bil elektrik ke, bil apa ke, letak di dalam Al-Quran tu tak dibenarkan. Hukumnya haram. Kerana dia adalah tidak beradab. Dianggap tidak beradab dengan Al-Quran. Sama juga ditulis kitab-kitab yang lain, diletakkan bil elektrik ke, diletakkan duit ke dalam tu, itu juga ulama tak benarkan. Sebab ini dalam masalah adab dengan ilmu, tidak dibenarkan. Berbeza dengan seseorang yang satu rak yang sama, Quran di bawah, selipar ataupun kasut di bahagian atas, itu tak ada masalah. Macam kita rak kat rumah, buku-buku lain semua di atas, Quran berada di bawah, senang untuk ambil. Itu tak jadi masalah. Selagi mana kita masih hormat, masih memuliakan Al-Quran, tidak dianggap perkara tersebut hina Al-Quran. Bila tidak dianggap perkara tersebut hina Al-Quran, walaupun letak kasut, satu rak yang sama, kasut di atas, rak yang tingkat atas, Quran di bawah, tak jadi masalah. Hukumnya tidak haram. Kita ada sebutkan pada minggu yang lalu mengenai dengan sentuhan Quran daripada kayu lidi. Kita nak selak Quran itu guna lidi. Ulama menyatakan hukumnya harus. Walaupun kita bincangkan pada minggu yang lalu tidak dibenarkan, pendapat tersebut pendapat yang tak kuat. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin menyatakan harus. Walaupun di sana ada pendapat yang menyatakan tak boleh kerana kita menanggung Al-Quran, tapi Imam Nawawi menyatakan boleh. Tapi dengan syarat, sekiranya kertas Quran tersebut tidak terpisah daripada mushaf, daripada Quran tu, mana masih dalam Quran, kertas yang kita nak angkat tu masih dalam Quran, itu tidak mengapa. Tapi sekiranya kertas tersebut telah terkoyak, terpisah daripada Quran, kita angkat guna lidi, itu dikira menanggung mushaf. Sebab kita telah mengangkat helaian mushaf, mana selai dia je. Berbeza dengan helaian kertas yang berada di dalam mushaf, berada dalam Quran, maka kita boleh angkat dengan lidi walaupun tidak ada wudu. Itu pendapat yang kuat lah. Sebab apa boleh? Ulama menyatakan itu tidak dinamakan tanggung, kerana itu masih lagi dinamakan sebagai sentuh. Walaupun nampak macam menanggung, kita angkat dia, tapi dipanggil dalam bab sentuhan.
sekiranya dia angkat dengan lidi helaian Quran, ketika angkat tu terkoyak, terpisah, itu tidak menjadi masalah apa-apa. Sebab terpisah itu adalah terpisah ketika angkat, tidak menjadi masalah. Tapi kalau dah terpisah angkat, itu baru tidak dibenarkan. Menyentuh Al-Quran juga kita dah sebut pada minggu yang lalu mengenai dengan ada dua pendapat ulama. Ada yang menyatakan kanak-kanak mumayyiz ni boleh menyentuh Quran untuk belajar sahaja. Ada yang menyatakan untuk belajar ataupun untuk memindahkan Quran dari satu rak ke tempat yang lain, ke rak yang lain, dengan syarat dia mumayyiz. Ada sebahagian ulama menyatakan bukan sekadar belajar, selain dari tujuan belajar pun boleh. Yang pentingnya adalah kanak tersebut adalah mumayyiz, bukan tidak mumayyiz. Okey. Kemudian perkara yang kedua yang kita nak sebutkan untuk hadas besar ini, orang yang berjunub, adalah membaca Quran. Membaca Quran di sini bermaksud dengan lafaz. Lafaz membaca Al-Quran, walau harfan, walaupun satu huruf. Bila dia baca satu huruf, bismillah, tapi niat Al-Quran, maka hukumnya adalah tidak dibenarkan. Lafaz ini tuan-tuan perlu tahu, lafaz adalah sekira-kira dia baca, telinga dia dengar. Mana dia baca perlahan pun sekira-kira telinga dengar, macam kita baca Fatihah dalam sembahyang. Dalam sembahyang Zuhur ke sembahyang Asar, dalam situasi telinganya normal, kemudian dapat dengar bacaan yang perlahan seperti itu. Kalaulah telinga dia telinga yang tak normal, mana pekak, kena cakap kuat baru dengar, tu tak diambil kira. Maksudnya lidah kita bergerak, mulut kita bergerak dalam membaca, ada keluar suara lafaz, maka itulah dipanggil perkara yang diharamkan untuk orang yang berjunub. Okey, syarat-syarat pengharaman membaca Quran ni semua ada 6 yang kita perlu tahu. Perkara yang pertama, orang yang baca tadi mukallaf. Apa mukallaf? Orang yang baligh, berakal. Mana kanak-kanak tak jadi masalah. Orang gila tak jadi masalah dia baca Quran. Sebelum ni mungkin dia hafal beberapa surah Quran, kemudian dia gila, dia baca Quran, tak jadi masalah. Orang yang mukallaf, maksudnya yang baligh lagi berakal, yang waras, membaca Quran ketika berjunub hukumnya haram. Budak-budak orang gila tak termasuk dalam bab ini. Kemudian yang keduanya, dia membaca yang dinamakan sebagai Quran. Apabila dia niat pembacaan tersebut dan dia mulakan pembacaan tersebut, dia berdosa dengan huruf. Setiap dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, berdosa itu bukan satu kalimat, setiap huruf itu berdosa. Kerana dia telah niat maksiat dan telah memulakan maksiat. Membaca Quran dalam keadaan berjunub, baca Quran itu ibadat, tapi dia telah melakukan maksiat kerana membaca Al-Quran dalam keadaan berjunub. La min haitsu innal harfal wahidat yusamma Qur'anan. Walaupun kita kata satu huruf bukan Quran lagi. Tuan-tuan yang baca, kanak-kanak yang baca apa, Iqra 1 2 tu, A I U Ba Bi Bu, itu adalah bukan dipanggil Quran. Itu bukan dipanggil Quran. Quran ini adalah satu susunan beberapa ayat. Kalau disebutkan satu huruf bukan Quran. Berbeza dengan tuan-tuan baca ketika berjunub, baca Quran, dosanya dianggap satu huruf satu dosa. Kemudian perkara yang ketiga, syarat yang kata haram membaca Quran ini, yang ketiganya adalah pembacaan tersebut pembacaan sunat. Bila sebut pembacaan sunat ini, orang yang dalam keadaan tak ada air untuk berwudu, tidak ada tanah pasir untuk ditayamum, untuk orang seperti ini, dia wajib sembahyang juga. Walaupun tanah tak ada air, ada untuk minum je lah, tapi untuk ambil wudu tak mencukupi. Maka dia nak sembahyang ni, Zuhur dah masuk, Asar dah masuk, sembahyang tetap kena sembahyang. Dipanggil sebagai faqidut tahurain.
orang yang tidak ada dua perkara yang dapat menyucikan wuduk dan juga tayamum, sembahyang tu tak sembahyang, cuma dia kena qada balik lepas tu. Cuma bacaan yang perlu, yang mesti dia baca apa dia, iaitu Fatihah saja. Fatihah tidak haram. Contohnya dia berjunub, nak mandi wajib, tak ada air, air tak cukup, untuk minum je cukup. Pada ketika itu dia nak sembahyang dah masuk zuhur, apa yang perlu buat? Nak wuduk pun tak cukup, nak mandi lagi tak cukup, mandi hadas besar. Jadi masuk zuhur, sembahyang je zuhur. Sembahyang hanya dibenarkan membaca Al-Fatihah sahaja. Rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat kedua Al-Fatihah, rakaat ketiga Al-Fatihah, rakaat keempat Al-Fatihah. Zikir-zikir yang lain tak boleh untuk baca. Bukan tak disunatkan baca, tak boleh, haram baca. Haram membaca selain daripada Al-Fatihah. Zikir boleh baca, zikir Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Sebab tu zikir memang dibenarkan untuk orang berjunub. Yang tak dibenarkan bacaan surah selain Al-Fatihah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, itu rukun juga, dipanggil sebagai rukun qauli. Itu pun wajib baca. Yang sunat-sunat tak perlu baca. Cuma sunat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la boleh baca. Itu zikir. Zikir tak jadi masalah. Dalam pembacaan Quran tak dibenarkan melainkan Al-Fatihah saja. Apa dia itu? Bacaan tasyahud wajib lah, sebab dia wajib, dia rukun qauli. Jarang berlaku lah. Tapi kadang-kadang boleh juga berlaku lah. Kalau kita tak ada, contohnya sakit, kemudian tak boleh kena air, kemudian tayamum pun kita tak ada tanah tayamum, kita semayang je lah. Air pun tak mencukupi contohnya. Yang perkara yang keempat adalah seseorang itu melafazkan bacaan Quran tersebut. Maksud melafazkan ni, makna dia bukan lintasan hati. Tuan-tuan, Quran ada depan, Quran terbuka depan, dekat tempat imam terbuka, kita tengok, baca dalam hati, itu tak apa, sebab dia bukan lafaz. Ini bagi orang yang berjunub. Saya bincangkan ini mengenai orang berjunub. Dia lihat ayat Quran tak mengapa. Yang penting tidak melafazkan ayat Quran. Dia baca juga, tapi baca dalam hati. Baca boleh. Bila lafaz saja hukumnya haram. Kemudian yang kelimanya, dia baca itu diri dia dengar. Kalau dia baca, dia pun tak dengar apa yang dia baca, maka itu tidak haram. Maksudnya dia baca dalam hati ya. Perkara yang keenam, iaitu dia baca niat pembacaan, niat baca Quran, itu haram. Kalau dia niat membaca Quran beserta dengan selain Quran, dia niat Quran dan juga zikir, itu juga hukumnya haram. Hukumnya haram. Dia niat Quran pun haram, dia niat Quran berserta zikir, itu juga haram. Sekiranya dia tak niat pembacaan Quran, dia tak niat bacaan Quran, contohnya dia baca seumpama zikir ataupun doa, dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, itu ayat Quran, itu juga doa, tapi dia tak niat Quran, dia niat doa, itu tak mengapa. Ataupun dia naik kenderaan dalam keadaan berhadas besar, dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran tu, doa naik kenderaan. Tapi dia niat zikir, niat doa naik kenderaan, bukan niat baca Quran, tu tak jadi masalah, itu dibenarkan. Contohnya sedang bagi ceramah, dia sedang memberi nasihat, dia baca ayat Quran. Ataupun dia sedang cerita kisah Nabi, dia pun baca ayat Quran mengenai kisah Nabi Musa. Nabi Musa ketika mana perintah Allah Ta'ala suruh bertemu dengan Fir'aun, dia mengadu kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu doa tetapi dia ayat Quran. Bila seseorang tu baca, niat dia adalah niat untuk menceritakan, tak jadi masalah.
ataupun sebagai benteng, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, sebagai benteng diri kita pagi petang dalam keadaan berjunub, tak jadi masalah. Niatnya zikir, bukan niat membaca Al-Quran. Kalau dia tak niat apa-apa, dia baca je, dia tak niat zikir, dia tak niat doa, dia tak niat Quran pun dia tak niat, dia baca je, itu juga ulama, itu adalah haram ataupun tidak? Ulama menyatakan tidak haram. Tidak haram. Mungkin dia dah baca, biasa baca 3 qul pagi dan juga petang. Bila dia baca dalam keadaan berjunub, dia tak niat baca Quran, dia tak niat pun zikir, tak niat apa, dia baca je, itu tidak mengapa, tidak haram. Seperti mana orang kafir baca Quran lah. Orang kafir dia baca Quran, dekat dalam persidangan ke apa, dia baca Quran. Baca Quran tu kalau betul tak ada masalah, makna dia betul, makna dia betul, dia baca nak menghuraikan makna betul, tak apa, tak ada masalah. Okey. Asal pada pengharaman membaca Quran ni bagi orang yang berjunub, asal di dalam hadis Nabi menyebutkan la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. Orang yang berjunub, orang yang dalam keadaan haid, tidak dibenarkan membaca sesuatu pun daripada Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia kata lam yakun yahjubun nabi anil Quran syai'un siwal janabah. Sayyidina Ali kata tak ada sesuatu pun yang menghalang Nabi untuk membaca Al-Quran melainkan berjunub, janabah. Itu je yang menghalang Nabi untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita lihat yang terakhir. Ulama sebut yang terakhirnya mengenai dengan hadas yang ketiga, dipanggil hadas yang paling besar, iaitu disebabkan haid dan juga nifas. Disebabkan haid dan juga nifas semua ada 10. Yang 6 tadi iaitu solat, tawaf, menyentuh Al-Quran, yang keempatnya menanggung Al-Quran, yang kelimanya adalah berada di masjid, berada lebih sekadar subhanallah, berada di masjid, dan juga yang keenamnya membaca Al-Quran. 6 ini juga diharamkan untuk orang yang haid dan juga nifas. Haid dan juga nifas. Dan diharamkan untuk orang yang haid dan nifas ada 4 perkara yang perlu ditambah. Perkara yang pertama, perkara yang ketujuh adalah berpuasa. Puasa untuk orang yang haid, orang yang uzur ini, puasa fardu pun tak sah, puasa sunat pun tak sah. Walaupun dah pukul 7 petang, nak buka puasa 20 minit lagi keluar haid, batal juga puasa dia. Jangan kata sayang 20 minit lagi, tunggu buka puasa sekali. Kalau nak minum, minum je. Tak boleh niat ibadat, kerana dah keluar darah haid, maka batal, tidak sah, haram hukumnya berpuasa. Yahrum alaiha, hukumnya haram kepada seorang perempuan berpuasa dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid, dan tidak sah ijma' di kalangan ulama, sebulat suara di kalangan ulama. Dan ini adalah satu perkara yang dipanggil sebagai umurun ta'abbudiyah. Sebab apa orang haid tak boleh puasa? Kita tak tahu, memang dalam hadis tak bagi puasa, itu je. Kita tak tahu sebab apa. Dalam hadis kita tak boleh puasa, maka kita beramal dengan hadis tersebut, kerana itu dipanggil sebagai ta'abbudi. Kita pun tak tahu sebab apa. Kerana puasa ini tidak disyaratkan bersuci. Puasa tidak disyaratkan bersuci. Orang yang berjunub, dia boleh puasa. Mana orang yang dalam keadaan berhadas besar, tak mandi wajib pergi bersama dengan isteri, makan sahur, azan subuh, lepas azan subuh dia mandi wajib, tak jadi masalah. Cuma untuk orang yang perempuan pun sama juga. Haid dah habis, sudah putus, sudah habis, dah selesai, cuma tak mandi wajib lagi, tak apa, tak jadi masalah. Yang penting dah habis darah dah berhenti. Mengenai mandi wajib tak mandi itu bukan syarat untuk sah puasa. Syarat untuk sah puasa adalah berhentinya darah. Cuma untuk orang perempuan ni wa alaihal qada', dia kena qada' puasa lah. Yang dia tinggal, dia kena qada'.
Berbeza dengan solat tak perlu qada. Ini semua berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Alaysa idza hadatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Tidakkah apabila seorang perempuan itu dalam keadaan haid, lam tusalli, dia tak sembahyang, dia tak puasa. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata kana yusibuna, kami berhaid, fa nu'mar bi qada'i shaum, diperintahkan kami untuk qada' puasa, wala nu'mar bi qada'i salat, tidak diperintahkan kami untuk qada' salat. Muttafaqun alaih. Kalau ditanyakan sebab apa puasa kena qada', sembahyang tak kena qada', maka itu dipanggil sebagai umur ta'abbudiyah. Itu hadis bagi tahu macam tu. Kita tak tahu sebab apa. Dia ada perkara-perkara yang kita tak tercapai oleh akal kita, sebab apa Allah Ta'ala suruh begitu. Sembahyang zuhur 4 rakaat, maghrib 3 pula, sebab apa 3, yang zuhurnya 4, yang subuh sebab apa 2, itu kita tak tahu. Itu adalah dipanggil umurun ta'abbudiyah, iaitu Allah Ta'ala perintahkan begitu, dalam hadis sebut begitu, maka kita buat. Perkara yang ke-8 yang diharamkan untuk orang yang haid ataupun nifas ini adalah menceraikan dia. Seseorang suami menceraikan isteri, hukumnya haram. Kerana kuasa cerai, kuasa talak ini hanya ada pada suami. Bila mana suami nak menceraikan dia pada ketika haid ataupun nifas, maka hukumnya haram. Ketika mengandung boleh. Ketika mengandung boleh ceraikan. Dari segi hukumnya boleh, cuma dari segi akhlaknya tak berapa tepatlah, tak bagus. Sebab dia nak cerai ketika mana isteri itu syarat mengandung, macam sedang mengandung ataupun syarat mengandung. Walaupun lagi seminggu 2 minggu nak bersalin, ceraikan isteri, tidak haram. Tidak haram, tetapi dari segi hukum tak haram, dari segi akhlaknya tidak bagus. Dia bukan akhlak seorang Islam, seseorang yang beriman. Tapi dari segi hukum fiqahnya okey. Talak tak jatuh. Ketika haid pun jatuh talak, cuma haram. Talak ketika haid hukumnya sah, cuma haram. Sebab haram tu adalah kerana memanjangkan tempoh haid tu. Dia memanjangkan tempoh iddah. Iddah tu dia panjang. Kalau dia talak ketika mana suci, maka datang haid, bila talak ketika suci tersebut dikira satu kali suci. Kemudian datang haid, kemudian dalam keadaan suci, itu dah kira 2. Datang haid, suci, itu dah suci, itu dah tiga kali suci. Habis dia suci ni datang haid, maka dah cukup 3 kali suci. Mana pastikan ketika dia cerai tersebut dalam keadaan suci lah, bukan dalam keadaan haid. Sebab bila dalam keadaan haid dia akan panjang tempoh dia. Contohnya dia ceraikan ketika haid, kemudian suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian tu baru dua kali haid, suci, ini baru kali ketiga, kemudian haid. Mana 7 kali haid suci. Jadi panjang tempoh dia. Bila panjang itu haram lah. Sebab kita kena tahu ketika mana ketika haid ini bukan waktu yang sesuai. Dari segi apa? Emosi seorang perempuan pada ketika itu tidak berapa stabil juga. Jadi tak sesuai untuk kita ceraikan dia. Kemudian dalam tempoh tersebut juga, dalam tempoh haid ini juga, dia akan memanjangkan iddah seseorang perempuan. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Al-Quran bagi tahu ceraikan mereka dalam tempoh iddah, maksudnya ceraikan ketika suci. Jadi di sini kalau kita lihat seseorang yang nak menceraikan isteri dia, yang pertama sekali kita ni ada undang-undang. Undang-undang. Bila kita ceraikan isteri di luar daripada mahkamah, dah kena denda lah, RM1,000 kena denda. Kerana tak ikut undang-undang. Undang-undang membenarkan lafaz cerai ini di mahkamah je. Luar mahkamah, maka kena bayar denda.
Cuma bila lafaz rujuk ini di pejabat agama, bukan di mahkamah. Itu beza dia. Cerai di mahkamah, rujuk adalah di pejabat agama. Tuan-tuan bagi pejabat agama kata nak rujuk isteri, kemudian dia akan bagi sijil rujuk. Dan di mahkamah kita pun ada dipanggil fast track dalam bab perceraian ni. Mana kalau suami isteri dah setuju untuk bercerai, maka dia boleh buat fast track. Fast track ni kalau hakim bila dia free terus masuk lafazkan cerai dalam mahkamah tu. Kalau yang masalahnya bila suami ataupun isteri salah seorang tak setuju, ataupun adalah tuntutan yang dia nak tuntut banyak. Mungkin suami tak bagi nafkah setahun, kemudian nak tuntut ni nafkah anak tadi panjang. Bila panjang tu tak boleh buat fast track lah. Kemudian tuan-tuan perlu tahu, dalam kuasa cerai ni hanya ada pada suami je. Kalau ada pada isteri, saya rasa pejabat agama kena ditambah satu lagi. Sebab apa? Sebab isteri kalau bergaduh dia akan minta cerai. Ataupun kalaulah Islam berikan kuasa cerai kepada isteri ni, tuan-tuan boleh lihat, hari-hari dia akan cerai. Jadi suami ni dia agak cool sikit lah. Maknanya dia tak akan lafazkan cerai. Dia akan tunggu sampai betul-betul dia dah rasa tak ada jalan lain, baru dia akan cerai. Itu perbezaan antara lelaki dan perempuan. Sebab tu kuasa cerai ini tak diberikan kepada isteri. Kalau isteri nak, ada satu jalan dipanggil sebagai khulu'. Khulu' ni tebus talak. Tebus talak ni dia kena bayar lah. Kena bayar kepada suami untuk suami lafazkan cerai. Sebab apa? Sebab isteri dapatkan dia, suami nak dapatkan dia, dulu suami kena bayar mas kahwin, kena bayar hantaran mas kahwin semua tu. Tapi bila dia tak nak dengan suami, dia kena bayar pula untuk dia lepaskan, untuk suami lepaskan dia. Dan antara perkara yang haram ketika mana haid dan juga nifas ini adalah berjalan di masjid sekiranya dikhawatiri. Kita dah bagi tahu dulu, melintasi dibenarkan di masjid, melintasi, lintas daripada satu pintu ke pintu yang lain, itu harus. Walaupun orang yang haid, walaupun orang yang nifas, hukumnya harus. Walaupun ada jalan lain ada, tapi dia nak shortcut, nak jalan pintas, dia masuk ikut masjid, boleh, tak jadi masalah. Cuma untuk perempuan yang haid dan juga nifas ini, sekiranya dikhawatiri akan menitis darah di masjid, maka hukumnya adalah haram. Kalau tak dikhawatiri menitis darah, tak jadi masalah, tak mengotorkan masjid, kerana memelihara kebersihan masjid. Hukum dia sama seperti orang berjunub. Dia hanya boleh melintasi, tak boleh berhenti, tak boleh stop di dalam masjid. Sama juga, bukan sekadar untuk orang haid dan juga nifas, samalah apa-apa najis. Orang yang takut mengotori masjid dengan apa-apa najis, maka tak boleh untuk dia berada di masjid. Contoh orang cirit-berit, takut dia terlepas di masjid, kotor masjid, jadi tak boleh untuk ni, tak boleh untuk dia berada di masjid. Orang yang ada bisul yang besar dan bila-bila masa boleh meletup bisul tersebut, jadi untuk orang seperti ini juga tak boleh datang masjid, takut meletup habis, kapek-kapek masjid kena cuci. Orang yang dikhawatiri dapat menajiskan masjid, maka untuk orang seperti ini tak boleh untuk datang ke masjid kerana memelihara kehormatan ataupun kesucian masjid. Ada sekali yang waktu haji saya pergi Mekah tu, dekat dataran Kaabah tu, saya tengok banyak benda kuning. Saya ingat ada orang pijak-pijak, saya ingat apa, rupanya tai. Allah, tai. Tak, sebab terlampau ramai sangat orang, sampai yang tukang bersih pun tak sempat nak sampai ke situ lagi, sebab ramai sangat orang. Kemudian bila ramai, orang tak tahu benda apa, ingat ke apa, kari ke apa, sebab orang pijak lah. Jadi dah kotor. Kita kena berhati-hati. Perkara yang ke-10, perkara yang ke-10 yang diharamkan untuk orang haid dan nifas ini adalah berseronoklah untuk suami isteri di antara pusat dan juga lutut.
tanpa sebarang lapik. Kalau lapik dengan kain tak jadi masalah. Kalau tidak lapik hukumnya haram. Dan wajib kepada isteri tidak menyerahkan apa-apa bahagian antara pusat dan lutut kepada suami dia. Kerana perkara ini pernah ditanya kepada Nabi SAW, amma yahillu lirrajul min imra'atihi wa hiya haid. Apa yang halal bagi seorang suami ketika isterinya sedang haid? Maka Nabi kata ma fawqal izar, apa yang di atas kain. Riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Kemudian berterusanlah pengharaman ini sampai bila? Sampailah terputus haid. Bila dah putus haid, dah mandi, maka seorang suami boleh bersama dengan isteri. Ini ada perbezaan antara mazhab lah sebenarnya. Dalam mazhab Syafi'i kita, seseorang perempuan yang dah putus haid, dah habis haid dah berhenti, tapi dia tak nak mandi, dia bersama dengan suami dia, kemudian dia mandi sekali, maka hukumnya adalah berdosa. Sebab wajib dia mandi dulu, mandi hadas besar dulu, kemudian baru bersama dengan suami dia, kemudian baru mandi sekali lagi. Kalau dia dah putus haid, dah habis haid, dah berhenti darah, bersama dengan suami, berdosa. Dan perkara tersebut perkara yang diharamkanlah. Begitu juga mengambil wuduk pun tak dibenarkan sebenarnya. Mengambil wuduk untuk orang yang dalam keadaan haid tak dibenarkan. Kerana apa-apa ibadat dia tak boleh buat. Untuk orang yang haid, mengambil wuduk, kalau dia niat wuduk maka berdosa. Berbeza orang berjunub. Orang berjunub tak apa, dia ambil wuduk pun. Sebab apa? Sebab orang yang berjunub memang disunatkan ambil wuduk, terutama untuk makan ke minum kalau dia nak lewatkan mandi. Tapi untuk orang-orang yang haid, dia tak boleh ambil wuduk. Dia tak boleh mengambil wuduk sekiranya darahnya belum berhenti. Dia tak boleh ambil wuduk sebab dia anggap sebagai ibadat. Berlayangkan kalau dia ambil wuduk tapi dia tak niat wuduk, itu tak apa. Dia basuh muka, basuh tangan semua tapi tak niat wuduk, itu tak apa. Ada apa-apa soalan? Ulang sikit dalam yang haid tadi tu. Kalau dia dah putih haid, puasa, dia boleh puasa tak sebelum dia mandi. Maknanya kalau siang tu dia haid dah putih, dia berpuasa dalam bulan puasa. Adakah dia tak boleh puasa sebelum mandi ataupun boleh puasa lagi? Maknanya haid dia berhenti sebelum azan subuh ke selepas? Selepas subuh. Selepas azan subuh baru putus haid. Okey, seseorang yang perempuan, contohnya dia putus haid, dia berhenti darah pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi. Jadi adakah wajib dia berpuasa sampai ke maghrib? Hukumnya tidak wajib, tapi sunat dia imsak. Sunat imsak ni mana tu? Sunat dia menahan diri sampai waktu maghrib. Dia tak boleh puasa maknanya. Sebab puasa start dari subuh. Tapi kalau kita berjunub, ada besar, berhadas besar, boleh puasa kan hari tu lah. Kalau dia berhadas besar boleh puasa. Dia mandi boleh puasa lah maknanya. Tak, kalau dia berhadas besar lain. Hadas besar, dia hadas besar bila pun tak apa. Dia hadas besar sebelum subuh pun tak apa. Dia hadas besar kalau berhadas besar selepas subuh pun boleh. Mana berhadas besar lepas subuh bukan bersama dengan isteri. Mungkin dia tertidur mimpi, menyebabkan dia kena mandi hadas besar, maka hukumnya tidak mengapa untuk orang berjunub. Yang tak bolehnya adalah untuk orang yang haid. Dia ada dua gambaran tau. Saya berikan dua gambaran. Satu boleh puasa, satu tak boleh puasa. Seseorang perempuan yang putus darah, dah berhenti darah haid dia pukul 5 pagi. Azan subuh pukul 6 pagi. Bila berhenti darah pukul 5 pagi, dia tak mandi wajib lagi. Bila mandi wajib? Nanti lepas sahur, lepas azan subuh baru dia mandi. 6.30 baru dia mandi. Lepas tu baru sembahyang subuh. Boleh, tak jadi masalah. Sebab niat puasa ketika ketika berhenti darah haid sah. Cuma mandi itu dia nak mandi lepas subuh tak jadi masalah. Cuma sunat diawalkan mandi sebelum subuh.
Samalah hukum dia dengan orang yang berhadas besar. Mungkin dia bersama dengan isteri dia ke dalam keadaan berhadas, dia dalam keadaan berhadas sebelum ni, sebelum azan subuh. Tapi mandinya lepas subuh, tidak mengapa. Hukumnya sah. Itu beza dia. Berbeza dengan orang yang putus haid pukul 6.30 pagi. Azan pukul 6, 6.30 baru berhenti, darah dia berhenti. Jadi dia tetap tak boleh puasa. Cuma disunatkan imsak saja, menahan diri daripada makan dan minum. Tapi bukan wajib lah, sebab dia tak dikira berpuasa. Puasa kena start daripada fajar shadiq, start subuh sampailah terbenam matahari. Kalau separuh-separuh tak, walaupun lepas 15 minit azan subuh, lepas 10 minit, tetap tak sah. Sama juga seseorang yang mana dia dah puasa 10 minit sebelum azan maghrib, keluar darah haid, tetap batal, tetap wajib dia qada puasa dia, walaupun baki hanya 10 minit nak azan maghrib. Ada apa-apa soalan lagi? Apa dia? Perempuan melaksanakan haid, akad nikah, tak kerap. Boleh. Perempuan akad nikah ketika haid boleh. Yang tak bolehnya akad nikah dalam masjid. Dia kena, kalau haid dia kena pindah tempat lain. Tak boleh dalam masjid lah. Jadi sama Perempuan dia kena bagi tahu lah dia haid. Betul. Memang ada sebahagian orang, dia dah tahu dah tarikh nak nikah dia ni, memang dia akan datang haid. Dia kata dia nak buat tempat lain. Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau di masjid tak apa. Di masjid kita sebab dia ada dewan nikah. Dewan nikah tu tak asing pada masjid. Memang tujuan dibuat dewan nikah tu memang untuk akad nikah, bukan untuk orang semayang. Cuma kalau tak cukup semayang Jumaat baru dibuka. Tapi asalnya memang tempat nikah, bukan tempat semayang. Jadi maknanya dia bukan termasuk masjid. Sebab apa? Nazir yang bagi tahu, dia kata dia buat ni memang untuk tempat nikah, bukan tempat semayang. Jadi maknanya tak boleh niat i'tikaf kat situ lah. Tak boleh semayang tahiyatul masjid kat situ, kerana dia bukan masjid. Yang perempuan haid boleh duduk dalam tu. Kalau perempuan yang haid, kalau dia akad nikah dalam masjid, hukumnya adalah diharamkan. Walaupun akad nikah sah. Sebab orang yang berhaid, kita bagi tahu orang yang berjunub, orang yang haid, dia tidak boleh berada lebih daripada kadar subhanallah, berada di masjid. Hanya boleh melintasi saja. Kalau dia haid, dia kena bagi tahu lah, saya haid, saya tak boleh berada di akad nikah di masjid. Kena akad nikah tempat lain lah. Seorang pun sama juga hukum seperti masjid, dia tak boleh akad nikah. Cumanya bukan kata pengantin yang masuk, yang bukan pengantin pun nak menyambut pengantin, dia pun masuk semacam juga, walaupun dia dalam keadaan haid. Sepatutnya tak dibenarkan masuk. Itulah antara sebab masjid kita dia tak buat, dia tak dibenarkan akad nikah dalam masjid. Tak dibenarkan. Walaupun dulu awal-awal saya beberapa kali juga buat, tapi belakang-belakang tapi mereka tak benarkan langsung dalam masjid. Semua kena buat di dewan ataupun dalam bilik yang kecil tu. Itu je. Mereka nak jaga kesucian masjid lah. Ustaz, bagi satu Ustaz, ni bab wuduk ni. Contohlah kita tengok skrin TV tu, kita ada musa bakar baca Quran ni kan. Kat bawah tu dia keluar. Jadi kita sama-sama ikut baca. Dulu kot kita ada wuduk masa tu, kita sama-sama ikut baca sekali. Kalau tak ada wuduk, baca Quran boleh. Oh, yang dalam skrin TV tu. Boleh. Dia kalau tak ada wuduk kita baca Quran boleh. Yang tak bolehnya kalau kita berhadas besar. Kita tak mandi wajib lagi, tak boleh baca Quran. Kalau tak berhadas besar, berhadas kecil, mana kita tak ambil wuduk je, boleh baca. Cuma tak boleh pegang Quran je lah. Tak boleh pegang dan menanggung Quran. Baca boleh. Ustaz, ni subjek minggu lepas, dia tentang baca Quran dengan ada wuduk dalam handphone kan. Dalam handphone. Dia bincang dengan kawan. Lepas tu dia bagi satu irsyad Jawi punya. Jadi saya baca-baca tu, dia kesimpulan dia betul juga. Dia kata boleh baca, tapi memang disunatkan kita berwuduk, tapi memang harus boleh baca tanpa wuduk pegang Al-Quran. Boleh baca ke boleh sentuh? Boleh sentuh handphone tu
Sebab dia kata handphone tu supaya screen dia tak hilang. Dia bukan mushaf. So saya refer balik. Tak, yang maksud dia buka Quran tu, buka aplikasi Quran ke baca Quran je dalam tu? Buka aplikasi. Oh. Dia kata harus. Boleh. Saya tengok. Boleh. Betul lah dia nak. Oh, betul. Kalau dia kata boleh tu okey lah, tak apalah. Sebab dia kata dia tali kan dia bukannya musyafat Quran, dia semua screen ni, jadi akan hilang. So macam kita bincang lepas, macam kita kena ada butuh itu yang sebenarnya bila kita buka aplikasi Quran tu, seolah-olah seperti kita buka Quran juga sebenarnya, bagi apa pendapat saya. Cuma dia secara digital je, itu je beza dia. Tapi memang ada pendapat yang satu lagi dia berkata boleh, tidak jadi masalah. Cuma sebagai langkah berhati-hati je lah. Lebih baik kita ada Quran, lebih baik kita ada wudu. Ataupun ada satu cara yang lain, kita buka aplikasi Quran tapi buka aplikasi terjemahan Quran sekali dengan ayat Quran. Itu lebih selamat lah. Ayat Quran sekali dengan terjemahan dia. Itu memang tak ada ulama kata tak ada ulama kata tidak dibenarkan. Memang dibenarkan sebab sekali terjemahan sekali dengan ayat Quran. Tapi untuk yang tak ada terjemahan ayat Quran semata-mata dekat dalam set, ada dua pandangan lah. Pandangan yang kata boleh, pandangan yang kata tidak. Jadi pandangan yang kata tidak boleh ni sebagai langkah berhati-hati lah. Langkah berhati-hati. Okey. Lagi ada apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar tu dulu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah yang surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.